Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku dan terima kasih sangat-sangat kepada yang terus support aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku ataupun terjumpa video aku, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, kalau hangpa nak faham apa yang aku cerita, tengoklah video aku sampai habis. Sebelum kita mulakan cerita, kita lihat intro dulu. Okey, video kali ni aku nak sambung lagi cerita pengalaman di kampung abah aku lagi. Aku nak sambung cerita yang lepas. Kalau hampa ada ingat, hari tu aku ada cerita yang di mana kawan abang aku nampak mata dekat celah beranda tu. Dan abang aku dengan Syukri apa tu kejak satu lembaga, tembus satu pokok. Okey, pokok tu pokok getah tua tau. Lebih kurang dalam 6 pemeluk besar dia. Hampa bayangkan dia lari boleh tembus pokok tu. Okey, selepas je kejadian tu, Allah, meremang dah. Selepas je abang aku dengan member dia nampak macam tu, mereka pun saling berpandangan. Mereka pun tanya, saling bertanya lah. Tanya, nampak dah apa pun nampak? Member dia tanya kat abang aku tanya kat member aku balik. Member abang aku lah. Tanya, sebab dalam masa yang sama, dia dengar selepas je lembaga tu tembus je pokok getah tu, dia pun dengar bunyi orang lari dalam gelap, bunyi langgar pokok pun kan. Macam yang kejadian sebelum tu, yang abah aku nak likan sesuatu tu. Tapi benda tu pun lari masuk dalam hutan. Benda bunyi yang sama. Bila dah nampak macam tu, semakin meremah pula. Okey, bila nampak macam tu, abang aku dengan member dia pergi ke depan bilik, jumpa abah, beritahu lah kat abah apa yang dia pernah nampak, apa yang terjadi kan. Lepas tu abah pun fikir, benda apa kan? Takkan ada orang limunan? Abah cakap tu. Lepas tu abah terfikir lagi, kalau limunan siapa separuh? Abah pun cakap, tak apa, jom naik semua, naik atas dulu, kita sembang kat dalam. Abah cakap tu. Bila masuk je kat dalam, abah pun pergi kat ruang dapur lah. Kalau hampa ada ingat, itu aku dah cerita yang aku dengan member kawan aku dengan member adik aku, semua kami main cali-cali tu. Kat situ sambil-sambil tu abah bancuh kopi apalah, bancuh kopi, makan roti petak lah, roti persegi tu, roti lemak tu kan. Aku panggil roti petak yang tu. Okey, daripada tengah makan kat situ, aku pun bangun time tu sebab aku nak terkencing kan. Aku pun jalan-jalan sampai ke dapur, sebab di dapur tu abah ada buat satu tandas kecemasan lah untuk perempuan kan. Sebab hampa pun tahu mak sakit kan, jadi abah buat satu tandas kecemasan di atas. Bila dah sampai kat tandas apa, aku dah siap kencing apa, aku pun pergi lah, tempek dekat sebelah abah. Abah cakap kan, awak tak tidur lagi, pergi dah tidur sana pergi. Abah cakap tu kan. Aku cakap tak, siapa nak duduk kat abah tak. Dan tu adik tidur dekat mak lah, sebab teman mak kan, mak pun tak berapa sihat. Lepas tu aku duduk situ dengan lepas sembang-sembang tu yang aku boleh tahu cerita ni tau. Lepas tu dalam depa duduk sembang tu, time tu aku rasa dalam pukul 1 lebih ke 2 lebih macam tu lah. Tengah dia duduk sembang tu, terdengar bunyi loceng. Kecing, 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 kecing. Hampa tahu kan, kalau macam kucing ada pakai loceng dekat tengkuk, macam anjing ada pakai kat tengkuk kan. Dia berjalan mesti kecing, 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 kecing. Tapi dia bunyi satu-satu. Kecing, kecing. Macam benda tu dia jalan berhenti. Jalan berhenti. Lepas tu aku dengan rasa ingin tahu, aku pergi kat celah dinding rumah lah. Biasalah dinding rumah kan. Rumah dulu semua papan, betul tak? Keistimewaan rumah yang aku duduk tu sebelah ruang dapur tengah ni, yang aku cakap kes mak siapa 7 lantai yang mak duduk tu kan. Maksud aku cucuk lantai yang mak duduk tu. Okey, dinding dia tu buat daripada kulit pokok. Kulit pokok balak ni, dinding dia pakai yang tu. Dia tak pakai dinding pakai papan lidah ni tak. Dinding tu dia taklah kata rapat tu ya. Dia adalah macam celah-celah. Biasalah papan dia macam pecah-pecah sikit, ada lubang kan. Aku pergi kat lubang tu, aku teropong kat luar kan, tengok lah. Tapi bukan sampai tengok semua pun, sampai nampak belah depan, belah tepi sikit, bawah kan. Aku tengok tak nampak apa kan. Tapi aku terdengar bunyi loceng tu.
depan yang celah luar aku nampak tu, aku tak nampak, cuma kosong. Aku terdengar bunyi loceng tu, cing 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 cing, semakin jauh sampai ke belakang, sampai dekat tandas bilik air luar kan. Sampai kat sana, bunyi kat sana. Bila aku dengar je bunyi sampai sana, aku pun berlari dekat abah. Aku cakap, abah, dengar loceng. Abah tengok kat aku. Biasalah tu. Lepas tu abang aku dengan kawan dia, yang beberapa kawan yang aku tak ingat nama, yang aku ingat main kucing tu dengan Syukri tu lah. Aku terdengar dia pun bersembang, cakap, Palung, tadi pun masa kami duduk ligan benda apa kat tu, bunyi loceng macam ni juga. Tapi dia pun cakap secara berbisik. Tu abah aku cakap, tak apalah, kita habiskan sembang kat sini, jom kita semua pergi tidur. Jadi semua pakai tidur. Benda tu masih bunyi mengelilingi rumah. Bunyi loceng tu sampai pukul 4 lebih kot, sebelum azan subuh. Dan tu aku dah tak boleh tidur sebab aku tidur awal kan. Itu yang aku duduk kat situ. Tapi aku terdengar juga kan. Aku duduk teropong jugalah. Kalau hampa ingat, aku dah cerita dekat atas kepala tu ada satu lubang. Dia kan pemisah. Ni lantai atas, ni lantai bawah kan. Pemisah antara dua tu. Bila aku duduk tengok situ, aku teringat macam orang belaga dengan papan dekat bawah rumah tu, bunyi brak. Itu kan. Aku teringat, aku terus tidur balik. Tak pagi. Abah pagi tu pergi ke Pekan cari kawan dia yang aku cakap nama Pak Hassan tu. Bukan kata yang Pak Cik Hassan gila tu, seorang lagi. Yang tu pun nama Pak Cik Hassan juga. Pak Cik Hassan tu pernah merawat aku lah, sebab aku kena satu penyakit tempias ni. Aku tak tahu nama penyakit tu apa. Kalau macam di kampung aku, penyakit tu orang panggil mangkuk kelawak. Dia ada dekat bawah ketiak. Aku kena benda tu. Tak tahu lah, tempat lain aku tak tahu panggil apa. Kalau di kampung aku panggil benda tu. Nak disingkatkan cerita, selepas dia abah berjumpa dengan Pak Cik Hassan tu, berceritalah pasal apa yang terjadi semalam. Lepas tu apa yang abang aku jumpa, apa yang kawan abang aku nampak di dalam beranda tu pun semua cerita. Lepas tu Pak Cik Hassan pun cakap, tak apa, nanti malam dia main rumah kan. Nak disingkatkan cerita, malam tu dalam pukul 8 lebih macam tu, selepas dia isyak, Pak Cik Hassan dan beberapa kawan abah sampai. Yang aku kenal iaitu Mak Ali, lepas tu Damak dengan Pak Cik Hassan tu lah yang aku kenal lah, yang ingat nama. Yang lain tu tak bawa apa kenal lah, sebab yang lain tu kawan Pak Cik Hassan dengan kawan Abang Damak lah. Aku panggil yang Abang Damak tu abang lah, sebab dia pangkat abang dengan aku. Satu lagi Abang Man Balak. Nak disingkatkan cerita, selepas je mereka sampai semua, abah pun berbincang dengan mereka dekat beranda yang kawan abang aku bersembang dengan abah. Abah sama juga, beranda yang sama, duduk situ. Kawan-kawan mereka duduk kat bawah tu lah. Abah duduk situ. Sambil-sambil tu aku pun tolong mak lah hidang ayam mereka kan, bawa. Sebab mak pun bukannya sihat sangat macam tu. Tu aku tolong angkat. Dah lah cara budak-budak besar mana kan, angkat salam pin suara kat mereka. Tengah mereka duduk sembang tu, kunang-kunang. Kalau kelip-kelip ni, dia yang menyala lepas tu padam tu kan. Kalau kunang-kunang dia menyala straight lah, dia tak ada kelip-kelip. Yang tu bagi kunang-kunang lah. Ternampak lah kunang sikok mai menyala pusing kot dalam ruang beranda tu. Lepas tu keluar balik. Lepas tu Pak Cik Hassan tengok, tu abah pun tengok, itu lah. Selang tak berapa lama tu, kunang-kunang pula 3 ekor mai pusing 2-3 kali. Dia lama sikit ada 2-3 kali baru keluar balik kan. Lepas tu Pak Cik Hassan kata, ish, lain macam ni. Lepas tu Abang Damak pun tengok, awak banyak kan? Dia kata kan, sebut je tu makin banyak man. Aku rasa lebih daripada 70 ekor kunang-kunang meliling lah tu. Memang cerah lah cahaya kunang-kunang bila banyak, memang terang kan. Cerah warna hijau muda tu kan. Nampak tahu kunang-kunang colour apa kan. Bila dah nampak semua tu, pakat ni lah bersilat lah, tangkap. Ada yang sempat tangkap kan. Di situ adalah satu botol kosong kan. Ambil botol kosong tu, tangkap sumbat bola botol tu. Bercahaya lah, nampak je lampu. Bila dah tutup tudung tu, hak lain semua hilang. Serta-merta hilang saja. Yang botol situ siapa pegang? Abang Damak pegang je, botol tu rasa panas, terlepas. Bila terlepas je tu atas lantai beranda tu kan. Dia tu atas lantai beranda, bergegak rumah. Satu rumah bergegak. Aku bila terasa bergegak, aku ingat rumah gempa bumi.
Bumi aku lah kelang kabut lari mai kat beranda depan. Duduk kat sebelah abah. Abah tanya siapa? Tanah runtuh gempa bumi apa? Abah tanya aku tu. Lepas tu abah cakap tak ada apa. Hang piduk dalam. Pergilah tengok TV apa duduk kat dia hang apa. Lepas tu aku cakap adik tidur apa duduk kat mak apa kan. Tidur lah. Lepas tu aku masuk adik aku tengok TV. Bila dah masuk tengok TV apa, time tu aku tak buka suara kuat sangat lah sebab aku nak dengar apa yang mereka cerita. Aku walaupun kecil kaki menyebuk, aku tak puas hati juga. Aku tutup TV, aku duduk kat pintu ruang utama kan. Daripada beranda kedua tu nak masuk ke ruang tamu lah, ruang tamu utama tu. Aku duduk kat situ, aku tengok sebab zaman aku dulu mana ada gadget macam lah. Zaman budak-budak aku tak ada gadget lah. Macam aku cerita lah, dulu nak main apa je permainan macam permainan tintin, permainan zero point lah. Aku panggil zero point lah benda tu, yang main getah tu kan, zero point. Lepas tu congkak, permainan tradisi dulu lah. Duk main dengan itu. Sebab malam tak ada nak main, aku duduk tengok mereka kan. Lepas tu cerita-cerita. Selepas je botol yang jatuh tadi aku cerita tu, jatuh di bergerak rumah tu, Abah dengan Pak Hassan pergilah dekat botol tu. Bila pergi kat situ, Pak Hassan ambil botol tu. Di dalam tu bukan kunang-kunang lah, cuma tai cacing. Penuh suku botol mineral tu. Bila nampak yang tu kan, Pak Hassan cakap, ish, ni bukan dia dah ni. Dah macam ni bukan dia dah. Bila dah dengar macam tu je, Abah cakap tak apalah, kita duduk sini je lah. Semua duduk kat beranda pertama tu, dah tak duduk kat beranda kedua. Jadi aku daripada pintu utama ruang tamu tu turun, pergi duduk kat beranda utama kedua pula, dekat pintu dia. Duduk kat situ. Lepas tu dia cakap, tapi tidur tu. Time tu abang aku pun ada kat situ, kawan-kawan dia pun ada kat situ. Syukri lah salah satu, Syukri. Lepas tu seorang lagi yang main kucing tu lah, duduk kat situ juga. Tengah-tengah duduk sembang-sembang tu, terdengar macam ada orang berjalan lah, bawah rumah kan, je lah. Prak. Lepas tu diam. Prak. Diam. Terdengar sampai dekat tangga kedua, ruang tengah kan. Kalau hampa ada ingat hari tu aku ada cerita, dekat rumah aku tu kan memanjang sampai ke belakang. Memang panjang rumah tu. Aku tak tahu nak cerita. Nantilah insya-Allah kalau ada kesempatan aku boleh balik kampung aku akan tangkap gambar rumah, bentuk rumah tu, tunjuk kampung. Memang panjang rumah tu, memang panjang sungguh. Bila dah sampai kat situ, main kucing lah, tegok. Main kucing juga tegok. Dia jenis macam aku lah, tak boleh duduk diam pula kan. Memang tegok. Lepas tu dia cakap, Pak Long, siapa duduk berjalan bawah rumah kan? Bila tegoknya bunyi dia laju kan. Bila mereka dengar dia lari tu, semua lari turun. Bila lari turun, lompat kan kawan. Abah semua lompat, Abah pun turun. Aku pinggir-pinggir nak pergi ke mana. Tentu aku fikir satgi ada orang main tokok belakang aku ke apa kan. Lepas tu bila aku nampak pinggir-pinggir betul, aku cakap pergi masuk dalam. Aku masuk dalam, aku buka tingkap pula, tengok mereka lari pun kan. Ada berlari bawah rumah apa, pusing kat situ berkejaran. Mereka duduk ligan kan. Duduk ligan bawah tu, yang mereka nampak tu macam tuyul, tapi bukan tuyul. Berkepala besar, telinga normal, bermata besar, pendah macam budak 2 ton ke 3 ton macam tu. Tapi laju. Abang aku sempat tangkap jala sekali lagi kan. Memang nak baling kan. Ambil baik, tebak jala. Tak dapat pun benda tu. Dapat main kucing. Main kucing duduk kelip. Aku nak keluar kan. Dia duduk gelitat nak keluar kan. Lepas tu abang aku kelang kabut tarik jala tu. Tarik jala. Kembur balik. Nak baling sekali kan. Baling sekali lagi, dia dah tahu nak baling kan. Dia terus lari masuk hutan. Lari. Memang laju. Bayangkan pagi kami bangun, nampak berlorong yang benda tu lari tu. Separuh je lah, sampai ke dalam dah tak nampak lah. Sebab belakang rumah aku tu ladang kopi. Tapi ladang kopi yang dah tak terurus lah, sebab tak ada siapa jaga kan. Lagipun tok lang kecil dah tak ada. Jadi bila dah nampak dia lari masuk ke dalam tu, kami pun semua ke depan lah. Mereka lah semua ke depan balik. Kawan Abah cakap, ini macam orang membelah ni, tapi dia nak jadikan tuyul, tapi masih belum ada pasangan kan. Bila dah mereka bercerita macam tu, Abah cakap tak apalah, lah ni macam mana, nak stay sampai pagi ataupun semua nak tidur. Kalau nak tidur, dia nak minta orang rumah tolong bentangkan tilam lah kat dalam kan. Ada tutur, tahu lah tutur nipis tu kan. Tutur tu berlambak lah rumah. Lepas tu Pak San cakap tak payahlah, kita duduk lah sini sampai pagi macam mana.
Tapi tutup lampu. Bila dah tutup lampu apa semua, abah dengan kawan-kawan dia apa, dengan kawan abang aku pun duduk kat situ lah. Duduk sembang-sembang. Puan tanya lah cerita pasal kejadian tadi. Dalam pukul 3 lebih macam tu, mereka terdengar bunyi macam ada benda duduk sodok. Duduk sodok sok dekat batas di atas bukit lah. Bukit tu potong kan. Sebab atas bukit tu ladang nanah depan rumah aku. Ladang nanah tak banyak lah. Aku rasa dalam 200 pokok macam tu lah. Tak banyak lah. Ada nanah kampung orang duk tanam tu kan. Di situ aku tengok kawan abah jugalah. Abang Damok ke Abang Makli yang terdengar macam tu kan. Dia tengok bunyi bunyi sodok kan. Lepas tu dia bertegak, bunyi apa tu? Abang Damok ni dia tak mau terus tengok ataupun terus turun. Dia tak mau pergi perasan kan. Dia buat macam mana? Dia baring, dia pusing kepala. Yang dia nampak babi hutan besar. Dia kata memang besar. Tinggi dia, bayangkanlah tinggi dada kan. Dada orang dewasa. Bila ternampak macam tu, dia bangun. Dia terus sebut Allahu Akbar kan. Bangun. Lepas tu abah dengan Pak Hassan tanya siapa? Babi besar. Jadi abah dengan Pak Hassan berangkak pelan-pelan pergi tengok belah kiri kan. Memang besar. Duduk sodok dekat apa? Tanah bukit tu kan. Sodok situ. Lepas tu Pak Hassan cakap buat apa? Cakap babi Cakap babi tu babi tu pusing balik. Sodok kan. Lepas tu tengok sekali lagi pusing. Dia menyelit kan. Sedangkan hampa tahu babi tak boleh kona. Babi kalau dia lari straight tak boleh kona. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh kona kepala lah. Bila pagi abah cerita pasal tu, aku terfikir, aku cakap babi boleh kena kan. Sedangkan babi mana tengok. Sedangkan time tu kes orang halimunan separuh tu pun tak selesai lagi tau. Tapi yang kes cali tu dia cuma sekali tu je. Memang lepas tu tak ada gangguan lagi dah. Lepas tu yang abang aku tangkap lembaga apa yang nak jadi toyol tu pun tak dapat tangkap. Selang beberapa jam macam tu, Abang Damok sampai. Dia pun bincang. Dia kata, lah ni macam mana kes ni semakin menjadi ni. Sebab di kampung aku time tu kes orang minyak berleluasa. Yang ni dia menjadi sekali berkait kan. Kes orang minyak, lepas tu kes orang limunan, lepas tu dengan kes toyo berleluasa juga pasal kes orang kampung hilang duit belambak kan. Lepas tu time tu orang duk menuntut ilmu hitam lah. Salah satu macam minyak dagu, lepas tu macam nasi kangkang, ataupun orang panggil apa, nasi tangah time tu lulusan. Nantilah ada yang member mak aku belajar nasi tangah tu pada. Bila tahu je yang kes tu semua semakin berleluasa kan. Lepas tu abah tanyalah dekat kawan-kawan abah tu lah, salah satu Pak Hassan pun tu kan. Tanya mereka, dah ni macam mana? Lepas tu Abang Man pun cakap, dah ni macam mana ya bang? Ya Abang Man panggil dekat abah aku ni abang lah. Dah ni macam ni bang, apa kata malam ni kita semua bertinggung atas tempurung jantan. Aku tak tahu tempurung jantan yang mana tau. Yang ada lubang tu kah, yang kosong tu nyok sebiji tu. Nyok pula dah kelapa sebiji tu. Bila kita belah dua kan, dia ada satu sebelah yang kosong, tak ada lubang 3 tu kan. Sebelah lagi kan ada lubang 3 kan. Aku tak tahu yang tu ataupun yang sebelah sini yang tempurung jantan lah. Aku tak apa ingat. Kita beli kereta tempurung jantan tu, kita menyangkung bawah rumah dekat sebelah apa lesung kopi tu. Nak tak? Jadi abang cakap okey boleh jugalah. Kita tengok macam mana. Kita nak tahu juga apa yang terjadi kan. Jadi Pak Hassan cakap tak apa dah, nanti kita bacalah beberapa doa, kita akan nampak lah. Lepas tu abang aku pun terdengar juga time tu. Dia pun cemeh balik lah. Orang cakap cemeh sampai kat rumah. Maksud cemeh ni kebetulan lah. Sampai je kat rumah dengan kawan dia dengan Sukri tu lah. Sukri dengan mak ayam lah, mak kucing tu. Dia pun cakap kami nak ikut ke. Aku pun ni semangat keluar. Buat nak ikut ke. Lepas tu cakap tak payahlah, budak-budak mana lagi hilang mampu aku. Apa cakap tu kan. Aku pun dengan rasa kecewa masuk ke dalam. Lepas tu adik tanya, boleh tak? Abah tak pergi. Boleh lah, kita nak ikut je lah. Lepas tu mak cakap tak payahlah, hampa duduk aku sudah.
Mak ajar mak cakap gitu. Kami pun gitu je lah. Mak sengih-sengih tengok kami sambung menjahit balik. Sebab mak masih lagi dapat tempahan menjahit. Nak disikatkan cerita, malam tu depa pun teruskan operasi depa, buat macam mana yang depa bincang tadi. Pergi dekat bawah rumah. Depa duduk tak jauh lah, dalam selang 1 meter lah, selang 1 meter satu orang, selang 1 meter satu orang. Pencakung bawah tu depa start buat benda tu dalam pukul 1 lebih macam tu dah. Lepas Pak Hassan cakap kalau kita buat awal pun benda ni tak kamai lah, daripada kita akan tunggu. Jadi semua bila pencakung macam tu, Pak Hassan pun bagi beberapa doa untuk jadi orang tak nampak bila duduk atas burung tu. Bila mereka dah baca semua tu, memang kucing selambut badak dia macam orang tu pergi kentut. Dah kentut busuk kan, tak apalah satu hai. Bila dah selesai je kentut tu, ternampak lah satu lembaga lompat atas kepala mereka. Lompat. Mereka nak serbu tak boleh. Sebab Pak Hassan pesan kalau duduk atas tempurung tu, bila buat benda tu tak boleh bergerak. Takut nanti dia tahu yang kita duduk kat situ. Maksud aku orang yang belajar ilmu hitam tu lah. Sebab dia pun nak tahu siapa kan. Bila dah nampak dia pun lompat kat situ, lari bawah rumah, dia pun nampak habis lah. Lepas tu yang lembaga dia pun nak tangkap macam toyo tu semalam tu, kepala besar tu, badan kecil, tapi bentuk macam toyo lah, macam 2-3 tu macam manusia juga kan, berlari bawah rumah tu kan. Dia pun nak tangkap pun tak boleh lah, tapi rasa geram kan. Lepas tu selang beberapa minit macam tu, benda tu hilang, dah tak ada lagi kan. Dia pun turun daripada tempurung, semua pergi kat depan bilik. Bila dah sampai kat depan tu, tempurung dia pun susun tu letak kat tepi lesung kopi tu. Aku cakap lesung kopi tu bunyi orang duk main macam orang ketuk-ketuk kok. Tempurung main ketuk tu kok. Bunyi tempurung macam tu kan. Lepas tu yang mak kucing ni dia memang nak pi lah. Dia memang berani. Aku tak tahu, dia macam abang aku, memang berani gila lah. Dia retak rasa takut. Bayangkan lah, masuklah hutan, nak pergi tangkap ayah hutan kan, nak buat bakang kan. Masuk seorang-seorang, masuk selang tak berapa lama keluar, bawa ayah hutan dekat ketiak usum kan. Aku tak tahu lah dia pakai binatang apa, aku tak tahu. Dia tu nak keluar kan. Lepas tu abah cakap tak apa, biar. Abah cakap dekat mak kucing, saya nak tengok. Lepas tu abah cakap tak apa, biar esok kita tahu lah tu. Bila dah sembang gitu, abah cakap tak apa, jom kita sembang kat dalam. Aku sebabkan tak boleh ikut, tapi aku tak boleh tidur, aku pun follow mereka sampai ke dapur. Boleh minum kopi tak? Bila sampai ke situ, duduk situ, aku pun makan roti kodok. Lepas tu minum air kan. Lepas tu bahasa Kais dia ni dah tak mau tidur, minum kopi pula lah. Pergi tidur tak ngantuk. Cakap tu kan. Bila tu mereka semua sembang. Bila sembang tu, abah aku cakap kat Pak Hassan dengan Abang Damak macam tu kan. Dia pun sembang itu. Time tu dia boleh duduk sembang Pak Usuluddin Duduk sembang tu, abah tegak cakap, aku terbau benda macam pak belang. Lepas tu yang bernama cakap, saya pun terbau tak. Lepas tu Pak Hassan cakap, yang ni pun pak belang ni. Yang macam Pak Hassan ni, dia suka pergi memburu lautan, jadi dia boleh tahulah bau-bau binatang ni kan. Lepas tu bila dah cakap macam tu kan, benda tu jalan bunyi lah, hampir bentar bunyi orang berjalan dengan binatang berjalan pun. Dia jalan Prap. Dia keliling rumah juga, macam benda yang lucing tu bunyi juga. Bila aku dengar je bunyi kata pak belang, aku cik tahu memanglah pak belang ni harimau lah kan. Bila aku dengar je abah aku cakap pak belang, aku pun dengan excited nak pergi tengok lah kan. Sebab tak bisa tengok harimau dengan secara live kan. Aku pergi dekat celah dinding yang aku cakap, dinding kayu, kulit kayu tu. Pergi kat tu aku teropong tengok luar kan. Tengok aku cuma nampak hujung ekor lah. Hujung ekor ni, hujung tu kan. Hujung ekor nampak jalan leong itu kan. Tapi yang aku nampak tu bukan ekor harimau. Ekor tu bentuk 3 segi.
memanjang. 3 segi memanjang. Ujung-ujung tu 3 segi memanjang. Dia boleh lihat situ kan. Bila aku nampak tu, aku terus ke belakang, aku duduk kat tepi abah. Aku mesti abah. Abah, bukan rimau. Ekor tajam. Tu abah cakap, ekor tajam? Ekor apa? Lepas tu abah cakap, tajam macam mana? Ujung dia tu 3 segi tajam. Aku cakap tu kan. Lepas tu abah pun fikir-fikir, apa benda kan. Lepas tu tengok kat Pak Hasan, tengok kat Abang Namak. Mereka pun angkat bau tu. Pakai tak tahu. Aku pun tak berhati, aku pergi tengok sekali lagi. Bila aku sampai je kat lubang tu, benda tu nak main kat lubang ni kan. Aku tunduk belakang, aku pergi kat abah. Abah tu. Aku tunjuk aku tu kan. Tunjuk je kat lubang tu, nampak mata kat situ. Bila nampak mata kat situ je, semua bangun, buka pintu kat tangga tengah tu, semua terjun turun. Bila terjun turun, nampak sebelah kiri sini kan. Nampaklah benda tu macam ekor lah. Bukannya rimau tau. Tapi benda ni aku tak tahu nak cakap lah. Dia macam serigala jadian ni lah. Macam serigala jadian, atas memang bulu tebal lah atas. Bawah ni pakai seluar macam manusia. Lepas tu ekor, bukan kata ekor serigala, hamba tahu ekor anjing, ekor serigala macam mana kan. Dia ekor satu panjang hitam, lepas tu 3 segi tu. Dia lari masuk hutan, lari terus. Tapi sekali dengar macam ngarut kan. Tapi itulah yang aku nampak. Zaman aku dulu, kalau hampa tengok benda-benda syirik ni, benda-benda hak ilmu hitam ni orang belajar, memang berlambak. Memang senang nampak lah benda macam pelik-pelik ni kan. Kalau ni, kalau hampa paling jumpa dulu pun lah, Pontianak, pocong, lepas tu apa, lansiang, itu je. Kalau dulu, kalau hampa nak tengok benda-benda pelik-pelik ni kan, sangat mudah lah boleh katakan macam tu. Bila dah semakin sampai ke belakang, sampai ke belayang tu kan, benda tu lompat duduk atas zinc dinding tandas tau. Yang tandas dekat luar tu, dia dinding dia semua zinc tau. Zinc semua. Bayangkan hampa duduk atas zinc tu. Bucu zinc tu tajam tak? Kalau hampa fikir logik, badan berat kita ni duduk atas hujung zinc, tak tembus kaki, zinc kemek. Betul tak? Dia berdiri atas tu. Lepas tu aku pun tengok daripada dapur lah. Aku berlari, tapi sebab aku tak turun, aku berlari daripada ruang tengah sampai kat ruang dapur. Kat depan sink tu ada tingkap. Aku buka tingkap tu, aku tengok. Sebab dia pun dah pergi ke belakang semua dengan torchlight apa kan. Suluh kat situ. Sambil aku suluh tu, aku teringat orang belakang aku di belakang. Aku tengok, Mak pergi ke tandas, masuk dalam tandas tu. Aku tak tahu ya, bunyi pek ayak bunyi kan. Aku tahu mak aku masuk tandas duk buat hajat apa kan. Aku dah tengok kat situ kan. Bila tengok situ, lembaga tu macam tengok kat aku kan. Dia tengok dengan mata merah, dia tinggi kat situ kat aku. Mata merah, aku takut, aku tutup tingkap balik. Tutup tingkap, aku tunggu kat singki tu, tunggu mak selesai hajat dia kan. Lepas tu aku tengok, awak lama kan. Bunyi pek ayak, bunyi serem, bunyi laju kan. Serem. Lepas tu slow macam tutup kan. Tak apa, aku tunggu lah. Lepas tu cakap, Mak, lama lagi lah. Mak nak pergi depan dah ni. Lepas tu mak aku cakap, tak apalah Wan, pergi depan tu, pergi tengok adik tu. Mak aku cakap tu kan. Aku tak apalah, abah aku kat belakang tu, tak apa takut sangat kan. Tak apa takut sangat nak tinggal mak lah maksud aku. Aku pergi ke depan, aku tengok adik aku, sebab adik aku seorang kan. Bila sampai depan, aku tengok lampu ruang depan menyala terang. Dekat beranda pertama tu kan, beranda kedua tu menyala terang. Sebab beranda pertama kan, dia pun tutup lampu tu kan. Bila sampai itu, aku tengok ruang depan. Lepas tu tengok adikku. Oh, tidur kat situ. Aku sekali lagi aku tengok mak. Bila nampak je mak, aku berlari sampai ke dapur. Sampai kat belayang tu, belayang kecemasan tu, aku buka tak ada apa pun. Lepas tu tak sedar hati, aku tutup kunci, aku lari ke depan balik. Aku pergi gerak mak. Gerak mak terbangun. Siapa kan? Mak tanya kan, dengan keadaan mamai lah. Mak tadi pergi tandas tak? Nak pergi tandas buat apa? Sekali kalau aku pergi tandas, siapa nak jaga adik hang? Lepas tu terus cakap kat mak tadi Wan pergi kat belakang tengok depo tu kan, kat dapur. Tengok mak pergi dapur, kencing kot. Lepas tu mak cakap, sudah. Okeylah, aku rasa sampai sini dulu cerita aku. Nanti aku sambung lagi cerita aku dekat part 3. Ni pun dia tak bagi aku cerita lebih-lebih. Bunyi apa tak kat luar, aku ajak. Nanti aku akan cerita apa yang terjadi selepas tu. Aku ucapkan terima kasih sangat-sangat ke hampa sebab hampa tengok cerita aku sampai habis.
Dan jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen dengan kawan-kawan. Sekiranya video aku bermanfaat dan menarik. Okeylah, Assalamualaikum.